Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali kita di channel Politik Malaysia Viral. Kepada anda yang belum subscribe, anda bolehlah subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas notifikasi video terbaru daripada kami. Baiklah, kita teruskan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersiaran di luar kerana di dalam sana masih lagi ada tetamu-tamu yang hadir pada malam ni. Jadi saudara, malam ni saya nak kupas satu tajuk, iaitu waspada dengan agenda pembangkang mengelirukan pengundi Johor dengan bertanding di atas tiket yang berbeza-beza. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa hari ini PKR sudah pun mengumumkan bahawa mereka akan bertanding menggunakan lambang PKR. Manakala Parti Muda, begitu juga dengan DAP, begitu juga dengan Amanah akan bertanding menggunakan lambang Pakatan Harapan. Akan menggunakan lambang Pakatan Harapan. Kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan? Kerana Anwar tahu bahawa sekiranya beliau, partinya menggunakan lambang Pakatan Harapan, maka segala baggage ataupun segala masalah yang dihadapi oleh DAP terpaksa dipikul sama oleh PKR. Jadi dalam erti kata lain, tuan-tuan, Anwar Ibrahim yang merupakan pengurusi Pakatan Harapan sendiri sudah tidak yakin untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan sebagai lambang untuk mereka gunakan bagi bertanding pilihan raya negeri di negeri Johor. Jadi itu sebabnya saya hari ini nak mengusulkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewajarnya lah beliau melepaskan jawatan sebagai pengurusi Pakatan Harapan, atau beliau bolehlah berpakat dengan rakan-rakan yang membentuk Pakatan Harapan membubarkan Pakatan Harapan secara rasmi. Kerana beliau sendiri tidak yakin boleh memenangi pilihan raya dengan menggunakan lambang Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Muda, tuan-tuan. Muda juga kali ini, saudara, sama ada mereka akan menggunakan lambang Muda atau mereka akan menggunakan lambang Pakatan Harapan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, agenda dia satu saja. Tidak lain, tidak bukan, ialah untuk mengelirukan pengundi di negeri Johor. Muda mungkin akan bertanding atas tiket lambang Pakatan Harapan atau lambang dia sendiri. PKR akan menggunakan lambang PKR. DAP dan Amanah akan menggunakan lambang Pakatan Harapan. Tetapi saudara, yang paling penting yang perlu diketahui oleh rakyat negeri Johor, selepas pilihan raya mereka akan bergabung semula dan kesemua kerusi yang dimenangi oleh mereka akan dikira sebagai kerusi Pakatan Harapan. Dan kalau mereka mempunyai lebih daripada 29 kerusi, mereka akan membentuk kerajaan Pakatan Harapan sekali lagi di negeri Johor. Jadi kena waspada. Tak kiralah dia bertanding atas tiket Muda ke, actually it's not Muda. Ianya ialah Pakatan Harapan. Dan bila kita sebut pasal Pakatan Harapan, jangan lupa kegagalan Pakatan Harapan sepanjang tempoh 22 tahun, 22 bulan mereka mentadbir negara, dan jangan lupa 22 bulan mereka mentadbir kerajaan negeri Johor. Jangan lupa benda ni, tuan-tuan.
Begitu juga saudara, ada yang beranggapan bahawa mengundi muda tak sama dengan mengundi Pakatan Harapan. Sebenarnya sama, tuan-tuan. Kerana muda hari ini presidennya ialah Syed Saddiq. Syed Saddiq adalah orang yang sama yang diangkat oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Belia dan Sukan dalam kerajaan yang menghancurkan negara ini selama tempoh 22 bulan. Dalam usia yang begitu muda, kita lihat Syed Saddiq hari ini sudah menjadi satu lambang, satu simbol bagaimana anak muda yang sepatutnya masih bersih, yang sepatutnya masih penuh dengan idealisme perjuangan, akhirnya tuan-tuan, bila diberi kuasa menjadi seorang menteri, kita lihat beliau dengan gelojoh. Apa yang berlaku? Duit yang sepatutnya disalurkan kepada persatuan-persatuan belia, saudara, akhirnya berakhir di dalam akaun BSN milik beliau sendiri. Kita juga lihat bagaimana beliau mencari political funding. Duit yang sepatutnya disalurkan kepada armada, tetapi kerana takut kalau dimasukkan dalam akaun armada, dia guna duit tersebut, dia boleh kena CBT. Maka apa yang berlaku, saudara? Apa yang berlaku? Dia telah menubuhkan sebuah syarikat yang dinamakan Armada Enterprise bagi mengelirukan penderma-penderma yang akhirnya menderma, tujuan niatnya menderma kepada parti, kepada armada, tetapi masuk dalam akaun Armada Enterprise yang dimiliki oleh Syed Saddiq, sebuah syarikat enterprise, tuan-tuan. Jadi benda ni semua kita kena jelaskan kepada rakyat negeri Johor, supaya rakyat negeri Johor jangan sesekali rakyat negeri Johor terpedaya dengan anak muda bernama Syed Saddiq. Kita bukan kata anak muda semua korup, tidak. Hanya ini spesifik anak muda, tuan-tuan, yang hari ini bagi saya telah berjaya menutup pekung beliau di Kementerian Belia dan Sukan, dan hari ini telah berjaya menarik sebahagian kecil daripada pengundi-pengundi muda dengan pelbagai lakonan-lakonan dia, dengan mata sekejap belah kiri, sekejap belah kanan, sekejap balut belah kiri, sekejap balut belah kanan, pergi banjir, mula-mula kereta penuh lumpur, badan dia bersih. Bila orang komplain, lepas tu dilumpurkan badan dia, tak kira lah, tuan-tuan. Apa jadi sekalipun, jangan kita sesekali terpedaya. Jangan kita sesekali terpedaya dengan agenda mengelirukan rakyat negeri Johor ini, tuan-tuan. Saudara yang saya hormati sekalian, baru-baru ni dia buat kutipan derma. Memang dapat sambutan, tapi tuan-tuan tolong tengok, ceklah pay bills ni. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang memberikan dana kepada beliau. Kita tahu beliau mempunyai hubungan yang baik juga dengan pihak-pihak tertentu yang hari ini membiayai beliau. Itu sebab setiap kali dana cuba dicari, sentiasa dapat. Tapi dari mana sumber asal sebenarnya duit dana ni? Yang itu perlu diselidiki. Banyak benda yang terbongkar hari ini tentang muda. Daripada kegiatan-kegiatan minum dia, kita tak kata tindakan yang bukan Islam ini, agama mana pun, saudara, minum ni tak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Baik agama Buddha, baik agama Hindu, baik agama Islam, baik agama Kristian, semua mengharamkannya. Namun kalau boleh nak buat benda-benda yang rosak ni, yang tak baik ni, tak payahlah pakai uniform muda. Sampai belalai lawan dengan belalai pun ada lagi baju muda buat alas. Macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam kebelakangan ni
saya yakin rakyat negeri Johor akan pastikan bahawa adun-adun ahli-ahli parlimen yang akan diangkat di dalam pilihan raya negeri Johor kali ini, pastikan mereka ini terdiri daripada manusia-manusia yang bermoral, yang ada integriti, yang bersih, yang amanah, dan yang paling penting sekali, mampu untuk mentadbir negeri Johor dengan baik. Kita mungkin dapat orang yang bersih. Sebelum tu Syed Saddiq bersih. Sebelum tu menteri-menteri kabinet Pakatan Harapan bersih. Tetapi kalau bersih, lepas tu bertukar menjadi korup, tak guna tuan-tuan. Kalau bersih, lepas tu tak tahu macam mana nak mentadbir negara, yang akhirnya menyebabkan kita punya mata wang merudum, yang akhirnya menyebabkan kita punya bursa saham Kuala Lumpur jatuh lebih 300 mata, yang akhirnya menyebabkan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing kita hilang, lari semua. Tuan-tuan, kita kena pastikan benda ni janganlah berulang. Dan negeri Johor adalah sebuah negeri yang sepatutnya menjadi contoh kepada negara ni, sebagai sebuah negeri yang mampu untuk makmur berdasarkan sumber alam yang ada, berdasarkan kedudukannya yang strategik berhampiran dengan Singapura. Kita punya pelabuhan pelepas kita sendiri. Kita ada sebuah ibu negeri, bandaraya yang cukup hebat, cukup gah. Kita juga ada pengunjung daripada Singapura yang memberikan impak kepada ekonomi, memberikan impak kepada pertumbuhan ekonomi negeri Johor, dan sekaligus pertumbuhan ekonomi negara kita. Banyak perkara. Kita ada rapid pengerang, kita ada bandar robotik di negeri Johor. Kita ada macam-macam tuan-tuan di negeri Johor. Dan tak lama lagi di Bandar Maharani, di Muar akan diwujudkan 10,000 peluang pekerjaan tuan-tuan. Ini atas usaha ke bawah duli tuanku Sultan Johor sendiri. Nantikan saudara. Banyak faedah-faedah yang akan diperolehi oleh rakyat negeri Johor. Dan saya yakin sekiranya dalam pilihan raya yang akan berlangsung tidak lama lagi, dalam pilihan raya negeri, sekiranya Barisan Nasional diberikan mandat memerintah dengan majoriti 2/3, saya yakin tuan-tuan, lebih banyak nikmat. Bukan setakat RM500 yang diumumkan oleh Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad, yang sebelum ini sebaik saja beliau memerintah jadi Menteri Besar yang baru, beliau telah mengumumkan bantuan khas kepada rakyat negeri Johor dari golongan B40. Saya yakin kalau pertumbuhan ekonomi kita di negeri Johor dapat kita pacu dan menjadi lebih maju, insya-Allah lebih banyak insentif-insentif akan disediakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita berserta dengan barisan Exco yang baru nanti, insya-Allah. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Kita silakan dengan sesi soal jawab bersama saya pada hari ini. Kita ada saudara Faris, saudara Husin, saudara Syiraj, saudara Jai, Sabri. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, dalam sehari dua ni Datuk, Ya. kita dapat lihatlah dalam media sosial Okey. berkenaan kononnya kapal-kapalnya bersatu Tan Sri Muhyiddin Ya. mula menarik sokongan kepada Perdana Menteri itu. boleh Datuk komen sikit Datuk? Tan Sri Muhyiddin menarik sokongan. Ya. Saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat, jangan bimbang. Kan? Jangan bimbang. Kerana Tan Sri Muhyiddin tidak sekali-kali akan menarik sokongan. Kalau Tan Sri Muhyiddin menarik sokongan, tuan-tuan, ianya umpama Tan Sri Muhyiddin dah nampak tali gantung tu, dia dah nampak tali gantung tu, dia menyarungkan ke leher dia. Kerana the moment kerajaan persekutuan jatuh saja, berakhirlah
berakhirlah tuan-tuan kedudukan beliau sendiri sebagai pengurusi jawatan kuasa ataupun Majlis Pemulihan Negara. Berakhirlah keputusan ataupun kedudukan beliau sebagai ahli parlimen di Paguh. Dan berakhirlah riwayat bersatu yang akan kita tanamkan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi percayalah tuan-tuan, cerita nak tarik tekan button tak tekan button ni, paling kuat pun Tan Sri Muhyiddin berani tekan button ni kaji je, tak ada orang lain, insya-Allah. Kalau boleh beliau akan drag pilihan raya ni sehingga 2023, kerana beliau akan gunakan sisa-sisa hayat dia sebagai ahli parlimen, sebagai pengurusi pemulihan ni, pemulihan ekonomi, pemulihan negara ni. Kalau boleh dia nak drag sampai 2023, mengharapkan something miracle will happen, akan berlaku sesuatu keajaiban yang boleh menukar senario. Imej UMNO yang bersih dapat ditukar menjadi rosak. Imej bersatu yang rosak dapat ditukar menjadi bersih. Ini saja yang mampu dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam keadaan sekarang. Dan kita juga jangan lupa, kalaupun katalah worst case scenario, if in case, sebab kadang-kadang ni tuan-tuan, orang jahat ni kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia cakap, dia tak sedar apa yang dia buat. Ambil contoh yang paling mudah, Tun Dr. Mahathir. Pernah kita terbayang Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk meletakkan jawatan? Tak pernah. Betul tak? Jadi mana tahu tiba-tiba Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin ni untuk menekan butang, mengajak sahabat dia daripada beberapa orang pemimpin-pemimpin PAS untuk tarik diri daripada sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Saya nak beritahu, jangan lupa, ada perjanjian yang telah pun ditandatangani di antara kerajaan dengan pembangkang-pembangkang, dan pembangkang telah pun berjanji akan memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Tidak akan ada undi tak percaya, tidak akan ada sebarang usaha untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri sampai 31 Disember 2022. Tapi itu pun perjanjian manusia. Perjanjian di antara manusia dengan manusia. Perjanjian di antara musuh politik dengan musuh politik. Belum tentu mereka akan pegang pada janji. Apatah lagi berjanji dengan Pakatan Harapan. Janji dia dengan rakyat pun, daripada 60 janji yang dia buat, hanya satu yang ditunaikan, menghapuskan GST. Satu janji yang tak sepatutnya dia tunaikan, kerana janji itu menyebabkan negara kehilangan 30 bilion setiap tahun. Kena ingat, saiz ekonomi kita makin lama makin besar setiap tahun. Kalau dibandingkan 2016 dengan 2017, perbezaan pendapatan tu pun 3.9 bilion. Kalau 2017 kita punya perbandingan dengan 2014 ketika kita masih melaksanakan GST, SST sepenuhnya, lebih kurang 26.3 bilion. Maknanya kalau saiz ekonomi kita makin besar 2018 tambah 3.9 bilion, 2019 mungkin tambah 4.5 bilion, 2021 tambah lagi, maka lagi banyaklah kerugian akibat daripada tindakan bodoh Pakatan Harapan kembali kepada zaman batu. Orang dah tak pakai dah SST ni. 170 negara seluruh dunia telah bertukar kepada sistem percukaian yang lebih efisien, iaitu GST, self policing, boleh mengawas diri dia sendiri,
Orang tak boleh lari daripada membayar cukai. Orang tak boleh buat aktiviti pemindahan harga. Tidak ada cukai bertindih, tidak ada cukai berganda, kan? Benda bagus, yang ini yang dia buang. Dan ditambah dengan dia orang ni tak reti nak mentadbir negara, dia bagi pula tax holiday selama 3 bulan. Daripada 1 hari bulan Jun sampai 1 hari bulan September, 31 hari bulan Ogos. Menyebabkan dalam tempoh 3 bulan itu pun kita kehilangan 12 bilion lebih kurang. Lepas tu dia dok kata UMNO, BN pergi sapu duit apa ni, claim balik cukai input yang telah pun dibayar. Hakikat dan realiti dia, setiap bulan kita collect. Selepas kita collect, perbendaraan akan bermesyuarat dan mereka putuskan apa yang perlu dibayar. Setiap bulan kita bayar, kan? Jadi bila orang dah bayar cukai input, dia dah jual, dia nak claim balik, dia nak claim balik cukai input tu. Sebab GST ni, sistem pencukaian, bila kita bayar cukai input, kita boleh, bila kita dah kenakan cukai output, kita boleh claim balik cukai input tu, bila nak bayar balik, dah 3 bulan kau bagi tax holiday, 3 bulan tak ada pendapatan, macam mana nak bayar, kan? Itulah masalahnya. Kau percaya yang kau pilih sebuah kerajaan yang bersih, kan? Tapi akhirnya didapati rupanya dia orang lebih korup. Bukan setakat lebih korup, lebih korup. Dahsyat. Lebih dahsyat, mereka tak reti macam mana nak mentadbir negara. Guang Eng duk kata dia ni accountant. Dah lah, sijil dia pun boleh dipertikai, kan? Betul tak? Rupa-rupanya lagi teruk. Tapi nak buat macam mana? Lepas 22 tahun dia memerintah, baru kita tahu betapa azabnya, betapa rosaknya ekonomi di bawah jagaan Pakatan Harapan. It's too late, but better late than never. Ini peluang rakyat negeri Johor. Kita dah merasa bahawa Osman Sapian, kita dah merasa bahawa Dr. Syarudin, dan kita dah merasa di bawah Insinyur Hasni Muhammad. Kita boleh bezakan kerajaan negeri Johor bawah pemerintahan bersatu yang begitu lembap, begitu sembap, di bawah pemerintahan Datuk Seri Hasni. Alhamdulillah, dalam keadaan kita hanya sebuah kerajaan PN, kerajaan campuran bersatu UMNO dengan yang lain-lain, kan? Dalam keadaan campuran pun banyak benda yang Datuk Seri Hasni boleh buat. Cuba bayangkan kalau BN dapat memerintah secara bersendirian, kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Banyak benda kita boleh buat untuk rakyat tanpa perlu kita dapat green light daripada bersatu, daripada PAS dan sebagainya. Bubar Dewan pun Muhyiddin nak pertikai. Kenapa Yang Amat Berhormat Menteri Besar tak menghadap dia dulu? Bila masa dia jadi Sultan Johor, kan? Menteri Besar nak bubar DUN, dia hanya perlu menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, bukan menghadap Nikaji ataupun menghadap Muhyiddin. Ada kena faham benda ni. Takkan dia pernah menjadi Menteri Besar dia tak faham benda ni, nak kena menghadap dia pula. Dan kau pun malah datang Dewan Undangan Negeri. Betul tak? Kalau dia rajin datang Dewan Undangan Negeri, Johor pun tak ada banyak masalah. Betul tak? Setiap kali pengundian, kita pasti dia datang. Maka takkanlah jadi macam itu hari nak mengundi bajet 27 kerajaan, 27 pembangkang. Nasib baiklah speaker hormat kepada Kebawah Duli Tuanku Johor. Cuba kalau speaker tak hormat kepada Kebawah Duli Tuanku Johor, apa jadi? Belanjawan tak diluluskan. Bila belanjawan tak luluskan, tahun depan kaki tangan JCS ni semua boleh dapat gaji? Tak boleh.
Program pembangunan negeri boleh dilaksanakan? Tak boleh. Siapa yang susah? Itu sebabnya kena serahkan kembali kepada rakyat. Kalau rakyat putuskan dia nak Pakatan Harapan juga, dia gembira melihat suasana rosak sepanjang tempoh 22 bulan. Itu keputusan rakyat, kita kena hormati. Kan? Kalau rakyat rasa gembira, dia rasa kita nak kembali duduk di rumah, tak perlu kerja, kan? Mungkin dapat RM600 bantuan daripada Muhyiddin, maka undilah Perikatan Nasional. Senang. Apa susah? Kita kembali kepada rakyat. Cuma rakyat ni sebelum pangkah, fikirlah dulu. Betul tak? Fikir. Akibat daripada silap pangkah 2018, apa jadi? Pangkah sekali, dapat menteri besar 3 kali. Pangkah sekali, dapat Perdana Menteri 3 kali. Kali ni, dalam bulan 2, bulan 3 ni, pilihan raya, silap lagi. Undi lagi Pakatan Harapan. Undi lagi Perikatan Nasional. Nak merasa duduk kat rumah balik, kan? Maka bersiap sedialah. Pangkah sekali, dapat 5 menteri besar. Pangkah sekali, dapat 5 Perdana Menteri. Lepas tu, engkau bising lah, tolonglah ni booster ni booster. Hari-hari orang duk cerita booster. Kita dah cakap awal dah. Dia orang ni penipu. Muhyiddin kata apa? Dia kata tidak ada paksaan untuk mengambil vaksin. KJ cakap apa? Tidak ada paksaan untuk mengambil vaksin. Last sekali, tak ada complete 2 dos, boleh pergi kedai makan. Nak makan pun tak boleh, kena duduk tepi jalan. Tak complete 2 dos, boleh pergi kerja. Berapa ramai hilang kerja? Tak complete 2 dos, boleh masuk agensi kerajaan? Tak boleh. Dia tak cakap wajib. Tapi kehidupan rakyat, semua benda nak kena ada 2 dos. Kalau tak ada fully vaccinated punya digital certificate, semua benda tak boleh buat. Dalam erti kata lain, itu paksaan. Cikgu duduk kat store. Cikgu kena campak pergi duduk kat dalam store. Mulianya cikgu tu macam tu. Belum selesai lagi isu 2 dos ni, dah keluar dos penggalak. Orang yang ambil dos penggalak semua menjerit. Demam, menggeletar, yang balpalsi, yang meninggal berapa ramai. Jadi itu pun dianggut tu. itu pun sama. Lepas tu keluar video. KJ kata apa? KJ kata, saya sihat, saya muda, kan? Bila kita keluarkan benda ni, sihat muda, dia kata sihat muda. Umur aku 29. Belum 3 bulan ambil Pfizer, dah disuruh ambil booster. Dia tanya, saya belum cukup 3 bulan. Dia kata, tak apa, belum cukup 3 bulan pun tak apa, sebab kita nak habiskan stok tu, takut expired. Expired tu kau punya pasal. Yang kau pergi order banyak-banyak buat apa kalau kau dah tahu ada tarikh luput, kan? Takkan kita nak jadi mangsa, belum cukup time nak kena ambil. Fikirlah benda ni. Lepas tu KJ punya video tular pula. Lepas tu dia kata, ini cerita lama, ini video lama. Kalaupun video lama, maknanya dulu KJ dah cakap. KJ dah cakap bahawa orang muda tak payah ambil, saya sihat lagi. Maknanya KJ lah sebenarnya orang yang anti vaksin. Dia tolak booster. Betul tak? Dia sendiri cakap orang sihat tak payah ambil. Cuba tanya kat kita dengan kesihatan, tanya polis-polis, apa dia orang ni tak sihat? Dia orang ni 20 tahun lebih muda daripada KJ. Tapi dia orang diwajibkan ambil. Tak ambil tak boleh bekerja. Sekarang keluar dos keempat, dos penggalak kedua. Siapa nak tanggungjawab?
Pakai otak lah kan. Nasib baik bab anak 5 tahun hingga 12 tahun Dia dah pusing. dia dah pusing balik. Kalau teruskan tu, macam-macam boleh berlaku dalam negara ni tau, yang buat main. Negara luar semua dah huru-hara kan. Apa tujuan buat benda macam ni? Tak cukup kaya lagi ke? Tak cukup lagi ke? Dah. Ha? Itu sebab saya cakap kesan sampingan ambil booster ni tak teruk. Lebih teruk kalau ambil dadah kan. Sebab kalau ambil dadah ni, semua orang dia suruh ambil booster. Teruk kan. Okey, ada soalan lain? Ada Tok. Ya. Okey Tok. Ada satu perjumpaan antara PAS dan Bersatu dinamakan Muzakarah PAS dan Bersatu. Okey, antara resolusinya ada 7 resolusi tu. Ya. Okey, saya minta Tok ulas resolusi yang ketiga. Ya. Okey, resolusi yang ketiga berbunyi begini. Melahirkan rasa kesal terhadap pencaturan politik segelintir pihak yang menutup pintu perpaduan, Ya. menggugat kestabilan politik dan mempertaruhkan nasib rakyat. Okey Tok. Kita tahu Saya cerita macam ginilah. Tak payah duk sembang lah pasal perpaduan. UMNO lah satu-satunya parti yang memaafkan pengkhianat. Kita demi Islam, demi perpaduan, kerana UMNO pada ketika itu husnuzon, sangka baik kepada Bersatu, UMNO maafkan perbuatan Muhyiddin. Bukan setakat memaafkan, Datuk Zahid, Datuk Najib, Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril, semua orang yang telah pun dikhianati, dibuli, nak dipenjarakan oleh Pakatan Harapan, oleh Muhyiddin ketika Muhyiddin menjadi Menteri Dalam Negeri. Mereka ampunkan dosa Muhyiddin. Mereka angkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dapat Perdana Menteri, apa dia buat? Dia meneruskan usaha nak menyumbat pemimpin-pemimpin UMNO ke dalam penjara. Dia meneruskan pendakwaan terpilih. Orang macam Azmin Ali tetap masih kabur video dia. Betul lah? Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan selepas itu, contohnya macam Xavier Jayakumar yang ada kes rasuah, selamat. Contohnya orang macam Mazli Malik, kes kereta dia dapat ni cerita lama, bukan baru. Siapa tutup? Siapa tutup? Muhyiddin juga tutup, Mahathir juga tutup. Sekarang baru buka. Banyak lagi pemimpin-pemimpin mereka. Syed Saddiq, siapa tutup? Muhyiddin juga tutup. Siapa suruh tutup? Mahathir suruh tutup. Dan mentor dengan menti, kan? Satu boneka, satu orang yang sebenar di belakang papet ni. Sekarang zaman Datuk Seri Ismail Sabri, adalah juga pendakwaan. Walaupun dia tak boleh tukar ketua hakim negara, dia tak boleh tukar peguam negara, masih lagi lantikan Muhyiddin. Setidak-tidaknya orang macam Zeti dah mula disiasat. Orang macam siapa nama? Muhammad Nik Faisal, orang macam Nur Muhammad, Lim Guan Eng, orang macam Syed Saddiq dah mula didakwa. Adalah juga, walaupun kita tak puas hati dengan prestasi yang sedia ada, tetapi setidak-tidaknya jalan, kan? Tapi pendakwaan terpilih ke atas Datuk Zahid, pendakwaan terpilih ke atas Datuk Najib, ke atas Ahmad Maslan, ke atas ni masih diteruskan. Ahmad Maslan pun lepas tu compound tetap kena bayar. Compound ni dulu lagi dah ditawarkan, zaman Syukri Abdul dah ditawarkan compound, kan? Masuk Latifah Koya, dia tak bagi compound. Busuk hati Latifah Koya yang tak bagi compound, padahal benda ni dah ada. Tapi orang macam Mas Emiati, macam Mustafa Muhammad lepas, kan? Okey Tok. Ha. Dikatakannya lagi menggugat kestabilan politik dan mempertaruhkan nasib rakyat.
Di manakah yang dikatakan perkataan menggugat kestabilan politik itu? Kestabilan politik tergugat ketika mana Muhyiddin menghantar Nadiem, setiausaha politik dia, dan ketika itu Menteri Dalam Negeri untuk pergi ke Sabah untuk mengangkat Musa Aman menjadi Ketua Menteri di Sabah. Dan akibat daripada gerakan ini, walaupun peringkat awal mereka mendapat majoriti dengan membeli pemimpin-pemimpin daripada warisan untuk melompat bagi menyokong Musa Aman, tetapi akhirnya apa yang terjadi ialah Syafiq Abdal memohon kepada TYT Sabah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan akibat daripada berlakunya pilihan raya di negeri Sabah ketika rakyat masih belum divaksin lagi, akhirnya membawa kepada penularan gelombang kedua wabak COVID-19. Yang ini yang betul-betul membahayakan nyawa rakyat. Sekarang SOP dah gila babi punya ketat. Melaka, door to door tak boleh, pergi rumah ke rumah tak boleh, ada jentera ramai pun tak guna. Sebab apa? Sebab KJ nak pastikan ada level playing field di antara BN dengan PN. PN tak ada jentera, ada orang PAS je untuk pasang bendera untuk bersatu dengan PAS, kan? Tapi BN ada jentera ramai, tak boleh pakai. Boleh pergi rumah ke rumah, tak boleh. Boleh pergi buat walkabout, pergi ke kedai-kedai semua sekali, tak boleh. Boleh berkempen secara bersemuka, tak boleh. Calon boleh pergi salam-salam, tak boleh. Dalam keadaan kita dah nearly 100% vaccinated, 97-96 masa tu, betul lah. So apa masalah? Engkau juga yang pergi order vaksin bodoh ni, betul tak? Muhyiddin lah, zaman Muhyiddin lah yang telah memesan 87 juta. Rakyat Malaysia baru 32 juta. Dia pergi tempah sampai 87 juta. Lepas tu paksa rakyat ambil vaksin sebab nak pastikan dapat digunakan sehabis baik. Tak tahulah sebab apa. Mungkin kalau tak habis, komisen tak dapat ke apa benda, kan? Itu kena siasat lah. Nanti kita mentah, kita siasat lah tu, kan? Jangan ingat lepas semua ni, kan? Dengan KJ-KJ ni, jangan ingat dia lepas. Sekarang kau lepas lah, kan? Jangan lupa mak bapak yang hari ni anak-anak dia berhadapan dengan kesan sampingan, semua akan bring KJ to justice. Sekarang kau boleh tutup semua sekali. Mahkamah kau pegang, Peguam Negara kau pegang, Tak kau pegang. semua kau boleh tutup, kan? Tapi bukan selama-lamanya. Kena ingat je tu. The moment we get back to power, kita akan betulkan benda ni. Bukan kita nak melindungi orang UMNO ni. Kalau orang UMNO tak betul pun kita akan pastikan semua yang tak betul ni kita akan ambil tindakan. Kalau kita pun buat macam dia orang, pendakwaan terpilih, orang kita lepaskan, orang dia orang kita kenakan, lebih baiklah kerajaan ni rakyat undi balik Pakatan Harapan. Jadi tak payah nak cerita pasal kesihatan rakyat. Kalau nak ikutkan dengan cerita dia konon-kononnya vaksin ini berkesan, maka tak perlu nak bimbang untuk kita buat pilihan raya negeri. Tak ada masalah. Kerana pilihan raya negeri ni jika berlaku, ianya akan kita serahkan kembali kepada rakyat untuk membuat pilihan siapa yang akan menguasai kerajaan negeri Johor. Dan bila kerajaan negeri Johor stabil, benefit dia yang akan dapat ialah rakyat. Bila pertumbuhan ekonomi kembali rancak, kita ada duit lebih di dalam kantung kerajaan negeri, lebih banyak manfaat yang kita boleh bagi kepada rakyat, lebih banyak program pembangunan kita boleh lakukan. Siapa yang akan dapat manfaat? Rakyat negeri Johor. Barulah Johor boleh makmur, kan? Okey, Tok, soalan berikutnya Tok. Okey, masih lagi berputar dalam keadaan situasi pilihan raya yang akan datang ni. Ya. Okey. Bersatu dengan PAS dinamakan PN. And then kita ada lagi PH.
and then kita ada lagi muda, and then kita ada BN. Ha. Adakah ia akan menjadi 5 penjuru, Datuk? BN, Okey, saya nampak dalam pilihan raya kali ni di kawasan ada pejuang yang satu lagi. di kawasan yang BN akan bertanding, dia akan menjadi sekurang-kurangnya 4 penjuru. Pertama BN, kedua PN. Sebab bila Muhyiddin nak bersatu dengan PKR, dengan Amanah, dia letak syarat dia tak nak DAP. Maka Anwar Ibrahim tolak permintaan Muhyiddin. Anwar Ibrahim tetap setia dengan DAP. Tapi dia sedar bahawa parti dia kalau kerjasama dengan DAP, dia akan dihukum seperti mana pilihan raya Melaka, seperti mana pilihan raya di Sarawak. Jadi kali ini dia menggunakan strategi yang berbeza. Dia agihkan kursi dulu, tapi kursi yang PKR bertanding, muda tak bertanding, DAP tak bertanding. Kursi yang DAP bertanding, PKR tak bertanding, muda tak bertanding. Dalam arti kata lain, dia orang ni masih Pakatan Harapan, cuma PKR akan pakai logo PKR. Dia fikir dengan strategi macam ni, rakyat Johor ni bodoh. Rakyat Johor ni tak boleh tahu yang dia orang ni sebenarnya satu bakul, kan? Itu kerja kita lah. Beritahu dengan rakyat Johor, kan? Jangan terpedaya dengan strategi dia orang ni. Dia menipu kita. Hakikatnya dia orang ni semua sama. Hakikatnya dia orang ini semua ialah Pakatan Harapan. Pakatan yang telah menghancurkan negara kita dalam tempoh 22 bulan, termasuklah negeri Johor. Saya yakin pengundi-pengundi Tionghoa pun kali ini akan kembali menyokong Barisan Nasional. Kerana mereka lah yang paling teruk terkesan. Bisnes mereka lingkup, ramai gulung tikar, ramai terpaksa berhentikan pekerja-pekerja mereka. Bila pendapatan jatuh, contribution yang selama hari ini dia bagi pada Tok Kong, selama hari ini dia bagi contribution pada persatuan-persatuan mereka, selama hari ini mereka bagi contribution kepada sekolah-sekolah Cina dan sebagainya, semua terpaksa dipotong. Jadi semua pihak terasa. Tapi kalau mereka ni masih lagi nak memberikan undi kepada DAP, masih lagi nak memberikan undi kepada muda, masih lagi nak memberikan undi kepada pejuang ke ataupun PKR ke, silakan. Itu hak mereka. Ada satu soalan. Okey tu. Okey. Kalau tengok kat Johor ni, first Ya. time dalam sejarah negara kita akan tengok pengundi 18. Okey. Dan dia consider eksperimen lah. Ya. Dalam pilihan raya mana-mana parti pun. Jaga tu. Dan kalau kita tengok juga ikut sejarah ni, Syed Saddiq merupakan ahli politik yang champion dari sudut undi 18 ni, sebab dia yang bawa usul ni ke Dewan Rakyat. Jadi apakah cabaran kepada parti politik Barisan Nasional lah terutamanya dalam mendepani anak muda? Sebab kalau kita tengok, Syed Saddiq telah mungkin akan bertanding di kawasan bandar, khususnya Johor Bahru. Dan kalau kita tengok demografi Johor Bahru ni, saya dengar Syed Saddiq akan bertanding di kawasan DAP. Dengar cerita dia nak pergi ke Perling. Sebab dia tak berani bertanding di kawasan Melayu ni. Kalau tengok demografi anak muda di Johor ni, dia agak sedikit macam di Kuala Lumpur lah, dia cakap DJB ni kan. Jadi apakah cabaran untuk anak muda Barisan Nasional untuk bersaing dalam pilihan raya yang akan datang? Bagi saya, anak muda ni, mereka ni rebellious. Mereka ni, jiwa mereka memberontak. Memang biasanya mereka ni anti-establishment. Kalau kita masih lagi pembangkang, memang anak muda bersama dengan kita, kan? Tetapi hari ini, kerajaan ni sebenarnya bukan kerajaan UMNO pun. Kerajaan ni ialah 114 orang yang sama yang mengundi Muhyiddin. Itulah kerajaan yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini kita kena faham, kan? Dan ini yang kita kena fahamkan kepada orang muda, bahawa yang memerintah hari ini bukan UMNO. Dan banyak benda yang Datuk Seri Ismail Sabri nak buat pun tak boleh buat.
Sebab kita tak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Jadi itu sebabnya UMNO ni dia kena mainkan peranan check and balance dalam kita menyokong kerajaan ini. Sekiranya terdapat polisi-polisi yang tak okey, contohnya rakyat hari ini dah terkesan akibat daripada tindakan bodoh Muhyiddin buat lockdown. Lebih kurang hampir 18 bulan kita berada dalam keadaan sekejap PKP, sekejap tak PKP, pendapatan tidak sempurna, ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang pinjam sana, pinjam sini. Bila dikejar long, ada setengah-setengah yang dah tak boleh nak tahan, tak boleh lari daripada long, akhirnya bunuh diri. Mereka mengharapkan KWSP pula hari ini dah tersebar. Sekarang baru kita faham macam mana nak bagi duit air citra. Bila duit KWSP sudah dilaburkan kepada CIMB, sudah dilaburkan kepada RHB, kemudian 3 bank ni, 3 bank ini sudah memberikan pinjaman tanpa cagaran kepada syarikat perjudian Genting. Walaupun dia buat krus, tapi di atas krus itu judi jugalah. Betul tak? Majoriti umat Islam adalah pemegang, adalah pencarum di dalam KWSP. Bila duit mereka ni nak dilaburkan, sepatutnya ini perlu diberitahu kepada rakyat. Dan tidak sepatutnya duit KWSP yang lebih ramai umat Islam yang simpan di dalam tu berbanding dengan dari segi majoriti penduduk kita, hampir 70% orang Islam. Betul tak? Jadi pencarum kita pun mestilah orang Islam. Sepatutnya tak boleh melabur dalam perkara-perkara yang haram, yang syubhah. Ini yang sepatutnya dibuat oleh KWSP. Hari ni baru kita faham kenapa 10,000 ni liat sangat. Kalau dah duit dah labur kat CIMB pun, dah labur kat RHB dengan satu lagi bank ni pun, dah lebur, dah gulung tikar syarikat Genting Hong Kong ni. Jadi apa akan jadi dengan duit pencarum? Burn. Itu sebab penting dalam UMNO ni kena ada orang yang buat kerja check and balance. Perlu ada orang macam Dr. Ashraf Wajidi yang mempertahankan untuk rakyat dibenarkan mengambil duit KWSP. Orang macam Datuk Najib, orang macam Datuk Zahid yang juga meminta supaya KWSP diberikan kerana keadaan rakyat begitu tenang. Apatah lagi bagi orang yang berhadapan dengan masalah banjir. Dia ada akta yang membolehkan itu. Memang boleh. Memang boleh. Cuma sekarang ni zaman Mahathir, zaman Muhyiddin, duit KWSP dah terlebih labur. Dan sekarang ni duit itulah diharapkan sebab dah pinjam banyak sangat daripada luar. Orang nak bagi ke pinjam? Kalau orang bagi pinjam, orang luar bagi pinjam pun, dia bagi pinjam dengan interest rate yang tinggi. Bila kredit rating kita dah makin buruk, kita punya kadar hutang pun dah melebihi daripada shilling. Dia bagi pekerjaan yang stabil. Orang pun tak berapa confident nak bagi pinjam pada kita. Bila orang tak confident bagi pinjam pada kita, dia bagi interest rate pun tinggi. So nak mengelakkan daripada meminjam daripada luar yang interest rate dia tinggi, lebih baik dia ambil duit daripada KWSP. Faham tak? Jadi nasib baik kita ada orang-orang macam Dr. Ashraf, kita ada orang macam Datuk Najib, macam Datuk Zahid yang memperjuangkan apa yang rakyat mahukan. Bila Tok Ki PPIM bangkitkan soal Brexit, ia disambut dengan baik oleh Presiden UMNO. Presiden UMNO pun tak bersetuju bila ada desakan untuk
memaksa rakyat mengambil vaksin. Kan? Sebab ini kita nak suntik dalam badan kita. Itu hak rakyat. Anak aku pun aku tak boleh halang bila dia nak ambil vaksin. Tetapi kita tak boleh paksa orang ambil vaksin. Ini kena faham. Kalau tak ada orang UMNO yang bercakap macam ni, golongan 18 dan pengundi baru takkan undi Barisan Nasional. Nasib baik ada orang-orang macam ni. Itu kita kena terima kasih kepada orang-orang yang memperjuangkan menjadi suara kepada rakyat. Dan kalau UMNO berterusan menjadi suara kepada rakyat, walaupun kita dah memerintah, walaupun Perdana Menteri datangnya daripada UMNO, insya-Allah undi 18 ni kita akan dapat. Ini saya yakin. Okey? Ada lagi? Soalan. Okey, Datuk. 56 DUN Johor tu. 56 DUN. Berapa sasaran daripada untuk BN menang tu? Sasaran. Untuk BN menang mudah 29 kursi. Menang mudah. Menang mudah. 29 kursi. Menang mudah 29 kursi. Kita sebelum ni menang 19 kursi. Kita ada 19 kursi lagi yang pada tahun 2013 kita menang. Tapi disebabkan fitnah, disebabkan janji-janji mana Pakatan Harapan, kita kalah pada pilihan raya umum yang ke-14. Daripada 19 kursi yang kita kalah, tapi kita pernah menang pada tahun 2013. 13 kursi terdiri daripada kekalahan di bawah 3,000 undi. Ini saya boleh jamin, insya-Allah BN boleh dapat balik. Jadi kalau kita ada 13 kursi campur dengan 19 kursi yang sedia ada, yang saya rasa 19 kursi ni insya-Allah kita boleh menang, kita dah ada 32 kursi. So kita dah ada simple majority. Simple majority dan ekstra 3 kursi. Apa yang diperlukan untuk dapat 2/3? Untuk dapat 2/3, kita kena cari lagi 4. Daripada 19 kursi ni, yang dulu kita menang, 2018 kita kalah. Daripada 19 kursi ni, 17 kursi kita kalah 5,000 undi ke bawah. Ini pun saya rasa tak ada masalah. Kalau pertandingan itu pertandingan 2 penjuru, kita dapat tarik 2,501 undi, tarik pada kita, insya-Allah kita boleh menang. Kalau pertandingan 3 penjuru, kalau orang yang dapat undi tu antara BN, PN dengan PH rata-rata dekat 1,000, maka 1,001 undi pun kita boleh menang. Kalau kawasan-kawasan ni. Jadi kalau 17 kursi campur dengan 19 kursi, kita dah ada 36. Betul tak? Kita cuma perlu 1 kursi lagi untuk dapat 2/3. Dan tak mustahil. Tak mustahil. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat menarik orang muda. Lebih-lebih lagi kalau pengundi-pengundi baru ni yang sebelum ini, kena faham pengundi baru ni dia ada 700 no. Dia kurang apa itu? 745,000. 745,000. Sebelum ni 760. 745,000. Pengundi baru ni kalau kita boleh tarik sebelah kita. Kita boleh tarik sebelah kita. Bukan setakat lagi 1 kursi kita boleh tambah untuk mengenapkan dia 37 kursi 2/3. Dengan keadaan hari ni, kalau kita tengok kaum Tionghoa ni, rata-ratanya dia orang ni health conscious. Dia akan lebih jaga kesihatan dia berbanding nak keluar pilihan raya. Kalau ikut trend apa yang berlaku di Sarawak, apa yang berlaku di Melaka, lagi kurang geng-geng DAP ni, lebih-lebih lagi dia orang ni dah frust dengan DAP yang dia harap boleh bawa kebaikan kepada negara, boleh pulihkan ekonomi, boleh memantapkan ekonomi, akhirnya lagi jahanam ekonomi.
diharapkan dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang bersih, rupanya lagi korup daripada BN, kan? Jadi saya yakin dengan swing back pengundi-pengundi Tionghoa ni dan juga pengundi India kepada Barisan Nasional, saya yakin untuk dapat 42 kursi ni bukan satu perkara yang mustahil. 42 kursi bukan satu perkara yang mustahil. MCA akan sumbang sikit, MIC akan sumbang sikit, insya-Allah kita boleh menang. Okey Tok. Pengundi anak-anak muda tu. Ya. Okey, anak-anak muda ni kita mengharapkan undi daripada mereka Tok. Ya. Okey. Peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa tu sangat penting Tok. Apa nasihat Datuk untuk ibu bapa, untuk mereka, ibu bapa main peranan untuk yakinkan anak-anak undi siapa yang sepatutnya? Sebab ada di antara anak-anak kita ni, dia tak merasa, sebab dia orang ni umur 18 dah boleh mengundi lepas ni. Maknanya ada yang akan mengundi pada bulan 2, bulan 3 ni, terdiri daripada mereka yang tak tahu bagaimana keadaan ketika 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan. Ada di antara mereka yang masih duduk di bangku sekolah, tak tahu bahawa PH menjanjikan 60 perkara yang hanya dia buat satu. Ada yang ketika satu negara lockdown, mereka enjoy lockdown tu sebab tak payah pergi sekolah. Yang dia tak sedar, pada ketika itu bapa dia tak boleh mendapat pendapatan secara sempurna. Pada ketika itu bapa dia terpaksa membelanjakan semua simpanan-simpanan, termasuk simpanan hari depan yang patut dia peruntukkan untuk anak dia masuk universiti, terpaksa digunakan untuk membolehkan dia sara keluarga. Jadi ibu bapa kena mainkan peranan. Kena mainkan peranan, pastikan bahawa anak-anak ini diingatkan apa yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan dan apa yang berlaku sepanjang tempoh pemerintahan bapa lockdown negara. Itu sebab Datuk Dr. Fuad Zakarsi mencabar supaya Muhyiddin sekali lagi mengeluarkan signage Abah sayang Johor. Sebab orang Johor lebih tahu bahawa Muhyiddin sebenarnya sayang Singapura berbanding dengan Johor, berbanding dengan Melaka. Dia nak tipu orang Johor macam mana? Orang Johor tu semua kenal ni kaji tu. Okey. Okey, itu untuk kata-kata anak-anak muda Datuk. Ya. Okey, Datuk. Apa? Ya. Datuk. Ni kenapa Muhyiddin marah sangat dengan ahli bersatu yang keluar daripada bersatu Datuk? Dia macam hina orang-orang tu Datuk. Dia duk cerita pasal moral. Kalau nak cerita pasal moral, yang paling tak bermoral dalam negara ni dia lah. Kan? Mahathir pun kurang-kurangnya, kan? Dia nak pilih orang, nak masuk parti bersatu. Ada orang dia terima, ada orang dia tak terima. Tapi Muhyiddin ni bukan setakat dia terima semua orang, malah dia lah bapa scheme of things, yang menawarkan duit, yang menawarkan jawatan, menteri timbalan, pengurusi GLC untuk menarik orang UMNO join parti dia. Untuk menarik orang PKR, mula 9 orang join parti dia. Lepas tu tambah lagi 4 orang join jadi bebas. Tapi menyokong dia. Sekarang bila orang tu, Mazlan ni jauh lebih mulia daripada Muhyiddin ni. Ni pengurusi pelaburan, siapa nama dia? Izhar. Jauh lebih mulia daripada Muhyiddin. Sebab mereka tidak meninggalkan parti mereka dan bawa kursi dia sekali. Bila Parlimen Dewan Undangan Negeri dah bubar, baru dia umum. Dia keluar daripada bersatu, dan pengurusi Jawatankuasa Pelaburan Negeri Johor, dia beritahu dia tidak akan mengekalkan kursi dia tu. Tak tanding lah. Betul lah. Jadi apa benefit dia buat kenyataan macam tu? Saya
Saya tak fikir UMNO pun akan ambil dia orang ni menjadi calon pilihan raya. Tetapi dia nak menyatakan pendirian dia. Dia dah duduk di bawah pemerintahan Osman Safian, dia dah duduk di bawah pemerintahan Dr. Syahrudin, dua-dua bersatu, dan dia dah merasa duduk di bawah Insinyur Hasni Muhammad. Dan dia merasakan kalau nak melihat negeri Johor, sebab sudah pastilah dia ada dia punya jati diri dia. Dia pun nak tengok negeri Johor ni membangun. Dia pun nak tengok negeri Johor ni lebih makmur. Maka dia percaya hanya sebuah parti yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Tak lain tak bukan Barisan Nasional. Jadi dia umum keluar bersatu dan beri sokongan pada Barisan Nasional. Bukan bertanding atas tiket Barisan Nasional. Apa masalah? Okey. Jadi Muhyiddin mestilah marah. Sebab sebelum ni dia terpaksa sogok orang, dia terpaksa rasuah orang, baru orang lompat dan tinggalkan UMNO. Kali ni tak perlu rasuah pun orang tinggalkan bersatu. Tak kesakit hati dia. Kan? Itu sebabnya, yalah bagi saya simple lah Tan Sri Muhyiddin ni. Kan? Dengarlah nasihat Puan Sri Nuraini tu. Kan? Puan Sri Nuraini pun dah nasihat dia. Kan? Dia pun tak sihat. Kan? Itu sebabnya Puan Sri Nuraini tak bagi dia bertanding pilihan raya negeri. Watak dia bertukar lah tu. Nanti lu aku belum habis cakap. Kan? Puan Sri Nuraini tak bagi dia bertanding pilihan raya negeri sebab dia tak sihat. Kan? Jadi bila tak bertanding pilihan raya negeri, kalau boleh lanjutkanlah. Lanjutkanlah. Tak payahlah bertanding PRU. Cukuplah. Sebelum kau menjadi calon yang kalah. Kau ni bekas Perdana Menteri. Kalau kalah di tempat sendiri, tak kemalu. Besar kemaluannya. Betul lah? Kan? Jadi sebelum mengelakkan perkara yang mengaibkan keluarga, diri sendiri, kan? Dikaji pun mesti malu. Kan? Jadi lebih baiklah dia bersara secara terhormat. Kan? Dia boleh jadi pengurusi pemulihan negara ke. Kalau dia nak jadi duta besar pun, saya rasa kita boleh cadangkan supaya dia menggantikan Datuk Seri Tajudin Rahman menjadi duta besar ke Indonesia. Kan? Tak ada masalah. Dulu Datuk Seri Najib nak bagi dia TYT Melaka. Kan? Selepas dia kena pecat daripada itulah baiknya Datuk Seri Najib ni. Kan? Orang tu dah khianat dia, tikam dia, buat konspirasi, nak memenjarakan dia. Kan? Dia masih lagi tawarkan jawatan TYT kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia tak nak. Kali ni ambil lah. Kan? Merasa sikit. Feeling jadi raja. Dia dah jadi Perdana Menteri. Cubalah rasa sikit. Feeling jadi raja. Macam mana? Okey. Ada soalan? Baru kau masuk soalan. Tak betul. Watak Muhyiddin ni dia bertukar tu. Masa menjadi Perdana Menteri tu, dia tunjuk dalam TV setiap hari dia alim baca doa tu. Tapi sekarang ni dia kuat maki cemur orang tu. Dia hina orang, maki dia cemur. Dia watak dia automatik bertukar tu. Berubah. Kan tadi dah cakap, di akhir-akhir ayat ni, kan, kadang-kadang Allah Ta'ala gerakkan kita mengeluarkan kata-kata yang kita tak sangka kita akan keluarkan. Kan? Macam Mahathir tu, siapa sangka dia terkeluarkan perkataan saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kita jangan pelik. Bila ada perkara-perkara yang kita tak sangka Muhyiddin akan ucapkan, tiba-tiba Muhyiddin ucapkan. Tak perlu pelik. Okey? Ada lagi? Ucapan Pak Choi tu daripada anak muda tu Ya. Okay, kalau kita tengok pada PRU 14, okay, apa benda yang dah jadi adalah daripada anak-anak muda yang salah memilih
Kalau kita tengok janji-janji manis yang dilontarkan oleh parti pembangkang, iaitu contohnya PTPTN dimasukkan sebagai seorang pelajar. Saya juga merupakan mahasiswa. Betul. Dan juga yang mana bila kita dah belajar, tanggungjawab kita adalah untuk membayar balik. Kerajaan ada juga menyediakan beasiswa, iaitu tak perlu bayar balik dengan janjinya kena belajar 3.7 ke atas, dia jadikan beasiswa. So pada penempatan 3.5 kan? Ya, 3.5. 3.5. Ya, sorry. Pointer. Okay, so pada pandangan Datuk lah, kita tengok anak-anak muda sekarang ni lebih terpengaruh dengan apa benda yang dibuat di luar, macam tunjuk perasaan. So daripada nasihat Datuk lah, untuk nasihat pada anak-anak muda ni, sedar bahawa UMNO ni adalah akar ubi yang boleh membawa rakyat-rakyat untuk bersama, supaya kita boleh melihat apa yang positif kepada UMNO ni tu. Itu sebabnya tadi saya dah komen pasal orang muda ni. Orang muda ni kebanyakannya jiwa dia rebellious. So parti ni dia kena banyak memperjuangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang muda, kan? Cuma bila kita ni nak memperjuangkan sesuatu, kita kena tahu implikasi dia. Contohnya macam nak menghapuskan PTPTN. Apa dia punya implication? Kalau tak silap saya, lebih kurang 53 bilion pada ketika janji dibuat. Maknanya nak hapuskan pinjaman ni supaya orang tak payah bayar. Lebih kurang 53 bilion yang telah pun dikeluarkan, tapi orang yang bayar balik pun banyak ke? So busuk-busuk pun at least 43 bilion kerajaan kena belanja untuk hapuskan ni. Kalau kita hapuskan pinjaman ni, bukan tak boleh. Boleh. Dulu kita bagi semua percuma beasiswa. Ni orang tak faham. Sebab dulu ada 2 universiti, ada 3 universiti. Tapi zaman Datuk Seri Najib tu dah ada lebih daripada 1000 universiti dan kolej. Peluang untuk bekerja ni, untuk belajar ni, beratus ribu orang dapat setiap tahun. So memang negara tak mampu untuk menyediakan sepenuhnya. Kita masih lagi beasiswa, kita masih lagi subsidi pembelajaran. Tetapi mungkin dalam 10 to 20% saja yang rakyat kena ambil pinjaman PTPTN untuk membayar. Bukan semuanya pinjaman PTPTN ni untuk bayar apa dipanggil yuran tau. Bukan. Sebahagian besarnya duit poket. Duit poket ni kena faham lah. Kalau kita nak beli motor, tak larat nak pergi kuliah, duit PTPTN juga, kan? Kadang-kadang duit tu lah, nak belanja girlfriend tengok wayang, kan? Duit tu juga. Betul tak? Jadi kalau itu namanya pinjaman, kan? Kita kena ajar anak-anak kita supaya membayar pinjaman. Jangan ajar dia orang ni menjadi seorang peminjam yang tak reti bayar hutang. Kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Kalau tak nak bayar hutang, boleh macam kau cakap tu, bangun pagi pergi kuliah, make sure attendance bagus, markah lebih, kan? Bila lecturer bagi coursework, make sure kita buat coursework tu. Jadi carry mark sebelum final exam tu berada dalam keadaan yang selesa untuk kita dapat pointer yang bagus. Sebelum exam, kan, tinggalkan dulu girlfriend, boyfriend, tumpukan pada perhatian, pada pulang gaji, buat ekstra homework, buat ekstra latih tubi, kan. Make sure you score. If you score more than 3.5, maka pinjaman tu akan bertukar menjadi beasiswa. Ada cara dia. Belajarlah. Kenalah datang kuliah, kena buat coursework, kenalah study untuk exam. Kalau ikut cara Adam Adli, senang. Pasang kemah Dataran Merdeka, kan, mengharapkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, PTPTN dihapuskan, kan. Tapi masih ada orang ketika itu belajar sampai universiti, tapi kebodohan dia sampai PhD. Dia percaya bahawa Pakatan Harapan boleh hapuskan
pinjaman PTPTN. Maknanya pelajar tak ada kesungguhan lah tu untuk hidup dia. Jadi dia sebenarnya macam gini. Kita kena tahu implikasi keuangan yang terlibat. Belum memerintah kita boleh cakap. Kan? Sama juga nak hapuskan tol. Nak hapuskan tol 380 bilion tau. Buat apa nak pakai duit negara? Ketika Datuk Seri Najib tinggalkan negara ni, kita punya saving reserve bank negara paling tinggi dalam sejarah, 435 bilion. Boleh tampung import tertangguh 7-8 bulan. Boleh tampung. Kalau kita pakai semua ni, apa jadi? Hanya nak hapuskan tol. Rakyat gembira. Tapi rakyat mana yang gembira? Rakyat yang pergi kerja daripada Shah Alam datang ke Kuala Lumpur. Dulu ada tol. Zaman Datuk Seri Najib dia dah hapuskan tol Shah Alam. Tol Bukit Raja dia hapuskan. Dulu kita ada ekstra 23 bilion pendapatan daripada hasil cukai tambahan. Kita hapuskan tol yang pergi ke Ceras, pergi ke Kajang sana. Hala pergi kena bayar. Kita ada duit lebih, kita hapuskan hala masuk Kuala Lumpur. Itu yang BN buat. Kita tak pernah janji nak hapuskan tol, tapi kita buat. Begitu juga masuk Tambak Johor, dulu ada tol, lepas tu tak ada tol. Bukit Kayu Hitam, dulu ada tol, lepas tu dia hapuskan tol. Itu ada lagi beri bantuan macam-macam kita buat. Cuma persoalan dia, kalau kita hapuskan tol ni, siapa yang untung? Orang yang pergi duduk kat Baling dapat manfaat tak? Mereka pun pergi kerja tak lalu tol. Orang yang duduk di Kuala Lipis dapat manfaat. Mereka pergi kerja tak lalu tol. Aku pun dulu duduk Shah Alam, memang pergi kerja bayar RM1 balik RM1. Tapi setakat RM1. Tapi siapa yang sebenarnya dapat manfaat? Yang bayar tol mahal ni siapa? Orang naik motor bayar tol? Tak bayar. Kerajaan Barisan Nasional pastikan orang yang susah tak payah bayar tol. Orang yang motor pun tak ada, dia naik teksi, naik bas. Kadar teksi kereta sama dengan kereta kita, tapi siapa bayar lebih? Kereta persendirian bayar lebih, kereta awam bayar kurang. Nampak tak? Kita nak pastikan rakyat tak terbeban dengan tol. Antara kereta dengan trailer lori, siapa bayar tol lebih? Trailer dengan lori. Betul tak? Kadar tol dia lebih tinggi, dia penyumbang utama kutipan tol. Betul tak? Tapi kita pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, sekali-sekala balik Ipoh, balik Johor. Betul tak? Tetapi trailer lori yang angkat barang daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur pergi ke Johor, hari-hari lalu tol, mereka menyumbang kebanyakannya. Penyumbang terbesar ni ialah pengusaha-pengusaha, bukan driver lori yang bayar tol. Yang bayar tol syarikat-syarikat pengangkutan. Jadi kalau kita hapuskan tol, kita ambil 380 bilion duit rakyat, duit pembayar cukai, termasuk orang Sabah yang tak pernah nampak tol. Kita ambil duit ini, kita hapuskan tol. Adil tak? Tak adil. Itu sebab zaman Datuk Seri Najib, Kuala Kerai pergi ke mana? Ke Pahang, tak ada tol. Daripada Sabah ke Sarawak, Borneo Highway, tak ada tol. Tak ada tol. Ini kena faham. Yang suka sangat tol ni ialah bapa tol negara, Mahathir Mohamad. Lepas pilihan raya, bila kita tanya bila nak hapuskan tol, jawapan dia apa? Jawapan dia, bila kita berjanji, kita tak sangka kita boleh menang. Masa kita berjanji, kita tak tahu berapa banyak implikasi kewangan. This is total bullshit. Dia bapa tol negara, dia lagi tahu berapa kos kena bayar ganti rugi kepada pemegang-pemegang konsesi. Pemegang konsesi ni siapa? Pemegang konsesi dia
Khazanah dan juga KWSP. Dan kena ingat, perjanjian tol ni daripada awal lagi tak adil, berat sebelah. Setiap tahun kalau tak cukup jumlah jumlah trafik, kutipan tol kena dinaikkan. Jadi bila kerajaan Datuk Seri Najib tak nak dinaikkan, halang daripada plus menaikkan kadar tol, nak pastikan supaya yelah kalau kenaikan tol berlaku, kau tahulah peniaga-peniaga akan ambil kesempatan sebab kos transport akan meningkat, harga barang akan naik. Nak elakkan, maka kerajaan bayar pampasan. Bila kerajaan bayar pampasan, siapa yang dapat manfaat? Yang dapat manfaat ialah khazanah. Khazanah siapa punya? Kerajaan punya. Itulah duit yang digunakan bayar BRIM dan sebagainya. Yang lagi baki tu siapa yang dapat manfaat? Pencarum KWSP. Siapa pencarum KWSP? Rakyat. Rakyat juga dapat manfaat. Nampak tak? Yang ini kena faham. Itu sebab bukan semua orang boleh mentadbir negara. Tak payah duk sembang lah, kena ada orang bersih. Betul kena ada orang bersih. Tapi kalau tak reti buat kerja, tak faham, tak ada pengalaman, jahanam negara. Jahanam. Ini kena faham. Okey? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.